Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kelas akidah tahun 3 dan kita akan sambung bahagian kedua, sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita masuk kepada bahagian kesan mempercayai sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Apa manfaat yang kita akan dapat? Apa ganjaran-ganjaran yang kita akan dapat apabila kita mempercayai kepada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Baik. Okey, yang pertama sekali kita akan mengakui kelemahan diri. Sebab ada Tuhan yang tidak sama dengan makhluknya. Kita ni sama je. Semua manusia sama saja. Manusia akan meningkat umur. Manusia akan akhirnya akan mati, akan meninggal dunia. Tapi Allah Ta'ala tidak seperti itu, tidak menjadi tua dan tidak akan musnah. Yang kedua, saling membantu sesama manusia. Sebab kita tahu manusia ni semua sama je, tak ada beza pun di sisi Allah Ta'ala, melainkan sifat taqwa. Jadi kita akan bantu. Kita akan bantu sesama manusia. Kalau ada yang lemah, kita akan bantu dia. Kalau ada yang tak tahu, kita tolong ajar dia. Macam tu. Yang ketiga, tidak sombong sesama manusia. Bila kita tahu semua manusia ni sama saja, tak ada beza pun, kita takkan adalah sifat sombong ni. Sebab kita semua sama. Tak ada beza pun. Jadi bila semua sama, tak ada beza, buat apa kita nak ada sifat sombong? Seterusnya, yang keempat, mengakui kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan akui, kita akan admit, ialah Allah Ta'ala lah yang maha hebat, maha berkuasa, maha besar, yang melampaui kekuasaan dia daripada makhluk-makhluk dia. Makhluk-makhluk dia tak ada apa-apa pun. Tidak boleh memberi manfaat ataupun tidak boleh memberi mudarat. Sikit pun tak boleh. Seterusnya, yang kelima, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tahu Allah Ta'ala itu tidak sama seperti makhluknya, dan kita tahu makhluk tu makna kata selain daripada Allah Ta'ala, kita takkanlah mensyirikkan Allah Ta'ala. Kita tak adalah na'udzubillah min zalik, mensyirikkan Allah Ta'ala dengan pokok, dengan gunung ganang, dengan api, dengan matahari. Sebab kita tahu selain daripada Allah Ta'ala tu akan musnah. Maknanya kata pokok, gunung ganang, api, matahari tu semua akan musnah. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tahu selain daripada Allah Ta'ala tu akan musnah, akan hancur, akan mati, akan hilang, akan lesap, buat apa kita nak mensyirikkan Allah Ta'ala selain dengan Allah Ta'ala? Seterusnya, yang keenam, mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tahu selain daripada Allah Ta'ala tak boleh memberi manfaat, selain daripada Allah Ta'ala tak boleh nak memberi mudarat, kita akan mengharapkan pertolongan daripada Allah Ta'ala je. Sebab Allah Ta'ala lah yang maha memberi pertolongan. Tapi tak adalah bermaksud, contoh kereta kita rosak tepi jalan, orang datang nak tolong, kita kata tak boleh, saya nak Allah Ta'ala je yang tolong, awak tak payah tolong saya. Tak bolehlah cakap macam tu. Yang kata mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala ni bermakna kalau kita nak berdoa, kita nak contohnya kita sakit, kita nak sihat, kita ubat kena makan, ubat tetap kena makan, tapi pegangan kita mestilah disandarkan kepada Allah Ta'ala sahaja. Allah Ta'ala yang akan menyembuhkan sakit kita. Ubat tetap kena makan. Sama macam kereta rosak,
Kereta rosak kena hantar pergi bengkel. Tak boleh. Kita duduk depan kereta tu, kita doa je. Ya Allah, betulkanlah kereta aku ni. Dah rosak ni, betulkan balik. Dia tak akan jadi betul. Kita masih lagi kena pergi bengkel. Tapi kita kena iktikad dalam hati kita, iktikad dalam pegangan kita bahawa yang bagi elok balik kereta kita tu Allah. Walaupun yang pegang spana, yang pegang enjin kereta kita tu mekanik di bengkel, tapi hakikatnya yang mengizinkan kereta tu jalan balik, yang mengizinkan kereta tu elok balik adalah Allah Ta'ala. Senang cerita macam ni lah. Postman datang rumah kita, hantar surat. Bila dia sampai ke rumah kita, dia akan tekan horn, pin. Kita pun keluar pergi ambil surat tu. Lepas tu bila kita masuk dalam rumah, bawa surat tu, mak kita tanya, siapa yang hantar surat tu? Adakah kita akan baca nama siapa yang tulis dekat surat tu, ataupun kita akan kata postman yang hantar? Memang hakikatnya postman yang hantar, tapi surat tu bukan daripada postman. Surat tu adalah daripada siapa-siapa yang hantar kepada kita tu. Macam tu. Seterusnya, nombor 7, menjaga iman kita supaya sentiasa bertambah. Iman adalah salah satu yang penting dalam hidup kita. Iman inilah yang akan menentukan sama ada kita beriman kepada Allah Ta'ala ataupun syirik kepada Allah Ta'ala. Iman inilah yang akan menentukan bahawa penghujung kita sama ada syurga yang penuh dengan nikmat ataupun neraka yang penuh dengan azab. Iman ni jangan buat main-main. Kita hidup dalam keadaan beriman, dan kita kena usaha supaya mati kita pun dalam keadaan beriman. Okey, baik, kita pergi kepada sebelah ni. Lihat gambar dan fahami. Okey. Ciptaan Allah Ta'ala. Yang pertama, awan. Awan adalah ciptaan Allah Ta'ala. Tidak ada satu manusia pun yang mampu untuk mencipta awan. Awan ni tujuan dia untuk menyejukkan bumi, menurunkan hujan. Bila hujan turun, bumi pun jadi sejuk. Sungai akan mengalir dengan air semula, sungai yang kering. Tanaman-tanaman boleh hidup, boleh tumbuh. Haiwan ternakan kita, kalau kita ada bela haiwan ternakan kita boleh hidup, boleh minum air. Matahari, matahari pun ciptaan Allah Ta'ala. Fungsi matahari ni untuk memberi cahaya kepada bumi. Cuba bayangkan kalau tak ada matahari sekarang ni, gelap. Kita nak pergi mana-mana pun susah, gelap. Selain daripada memberi cahaya, dia memberi haba. Kita sidai baju, lepas basuh baju, kita sidai. Kalau ada cahaya matahari, panas terik, cepat kering. Macam tu. Seterusnya, pokok. Kelebihan pokok ni, kalau pokok yang berbuah, dia boleh bagi makanan dekat manusia sebagai sumber makanan. Dia boleh jadi sebagai sumber makanan lah kepada hidupan manusia, haiwan. Dia boleh jadi sebagai habitat untuk haiwan. Dia boleh jadi sebagai sumber oksigen untuk hidupan, untuk manusia, untuk haiwan. Dan juga boleh jadi sebagai sumber perabot untuk kita guna. Kita nak buat katil, kita nak buat meja, kita nak buat kursi, semuanya guna kayu. Kayu dapat diambil daripada pokok. Ini kamu ada belajar dalam sains tahun 3 kan, tajuk tumbuhan. Okey, seterusnya planet. Apa fungsi planet-planet ni? Bulan, planet-planet lain. Walaupun planet-planet lain tu kita tak tahu ada hidupan ke tidak. Ada hidupan ke tidak, ada ataupun tidak, dia semuanya ada fungsi. Tidak ada sesuatu pun ciptaan Allah Ta'ala tidak ada fungsi. Cumanya yang kita tahu sekarang ni, tempat planet yang kita duduk sekarang ni ialah planet bumi. Seterusnya, manusia. Tidaklah Allah Ta'ala mencipta manusia ni untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Tujuan kita untuk beribadat kepada Allah Ta'ala saja, bukan untuk tujuan lain. Itu tujuan utama kita. Sebab apa? Sebab di akhir waktu nanti kita akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Sama ada kita mati dalam keadaan tua
ataupun mati dalam keadaan muda. Kita semua akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Daripada seawal-awal manusia, iaitu Nabi Adam AS, sehinggalah ke bayi yang tak lahir, lahir di hujung waktu nanti. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Seterusnya ni hidupan-hidupan lah, haiwan-haiwan, semua ni adalah ciptaan Allah Ta'ala. Tidak ada satu manusia pun yang mampu untuk mencipta hidupan-hidupan dia ni. Ada manusia buat robot, dia buat robot bentuk haiwan, tapi tetap tak sama macam hidupan sebenar yang Allah Ta'ala cipta. Okey, kita pergi kepada ciptaan manusia pula. Yang pertama, kapal. Kapal ni walaupun kita nampak dia gah besar, boleh membelah lautan, lautan yang luas, tapi kapal ni suatu hari nanti dia akan rosak. Dia akan tidak boleh digunakan lagi sebab dah terlalu lama, dah terlalu tua. Begitu juga dengan kereta. Kereta, kalau kita tengok atas jalan raya, macam-macam jenis kereta ada. Yang besar ada, yang kecil ada, yang ada 2 pintu, yang ada 4 pintu, macam-macam jenis kereta. Tapi sampai satu masa minyak akan habis. Bila minyak habis, tak boleh nak jalan. Kereta api panjang mana pun kereta api itu adalah ciptaan Allah Ta'ala, ciptaan manusia. Sampai satu hari nanti akan rosak. Seterusnya roti. Roti ni sebagai sumber makanan lah, sumber makanan kita. Kalau kita biar je roti tu tak guna, tak makan, tak apa, dia akan berkulat. Mana kata dia akan rosak lah. Telefon, kalau kita tengok pun telefon ni, rumah siapa yang ada lagi telefon ni? Dulu setiap rumah ada telefon ni, tapi sekarang ni dah jarang dah ada telefon ni. Cikgu pun tak tahu ada lagi ke tak telefon macam ni dekat rumah. Itu membuktikan bahawa ciptaan manusia ni dia tak kekal lama. Dia tak akan kekal lama. Macam telefon ni dia tak hancur lagi, tapi sekarang ni dah tak ada dah. Sekarang ni orang dah tak guna dah. Jarang sangat dah orang guna telefon ni. Yang terakhir sekali, wang. Sama ada duit kertas ataupun duit shilling, itu adalah ciptaan manusia. Okey, kalau kita fikirkan duit ni, duit bukan milik kita. Sebab apa? Cuma itu giliran kita untuk gunakan duit tu. Sebab bila kita ada duit, kita nak beli barang, kita akan bagi duit tu dekat orang kedai tu, orang yang jual tu. Jadi bila kita bagi duit tu dekat penjual, orang kedai tu, mana kata giliran orang kedai tu pula untuk gunakan duit tu. Bermakna kita tak pernah pun memiliki duit. Cumanya itu giliran kita untuk gunakan duit tu. Cuba tengok duit dalam dompet kita, dalam poket kita. Kalau ada duit kan, cuba tengok, nanti kalau beli barang, akan guna tak duit tu? Kita akan guna. Jadi bila kita gunakan duit tu bukan milik kita dah. Kita bagi kepada orang lain pula. Sebagai ganti kita dapat barang. Jadi duit ni bukan milik kita. Walaupun kita ada duit banyak mana pun bukan milik kita. Sebab nanti bila kita gunakan duit tu jadi milik orang lain pula. Orang lain pula guna. Macam tu. Okey, seterusnya ni yang terakhir. Akibat tidak mempercayai sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Dia ada 5 akibat dia. Apa akan jadi? Yang pertama, tidak menghormati sesama manusia. Bila kita rasa kita ni megah, bila kita rasa kita ni hebat, kita tidak akan menghormati sesama manusia. Kita tak akan menghormat orang lain. Berasa hebat, berasa megah itu sebenarnya tak salah. Kita rasa kita hebat, kita rasa kita kuat, tak salah. Tapi yang salah bila kita berlebih-lebih. Kita rasa diri kita ni kuat sangat, kita rasa diri kita ni hebat sangat, kita rasa diri kita ni pandai sangat. Itu yang tak boleh. Itu kita dipanggil sebagai takabur. Sifat takabur tu kita tak nak. Okey, seterusnya mementingkan diri sendiri. Bila kita rasa kita je yang penting, kita je yang betul, kita je yang kuat, kita akan mementingkan diri sendiri. Itulah jadi kalau dalam keadaan susah, kita akan pentingkan diri sendiri je. Kita tak pentinglah orang lain. Biarlah orang lain macam mana pun, janji kita selamat, janji kita selesa. Macam tu.
Seterusnya, bangga dengan kelebihan diri. Kita berasa bangga. Macam yang cikgu cakap tadi, berasa bangga tak salah. Tapi kalau kita berasa bangga secara berlebihan, itu salah. Sebab itu dah masuk dalam sifat takabur. Seterusnya, suka bercakap besar. Ni bercakap besar, takabur. Kita cakap sangat, akulah manusia yang paling hebat, akulah manusia yang paling kuat, akulah manusia yang paling pandai. Itu tak nak. Dan dalam Al-Quran pun ada disebutkan tentang beberapa manusia yang Allah Ta'ala turunkan azab kepada dia sebab bercakap besar. Antaranya adalah yang biasa kita dengar ialah Fir'aun laknatullah. Fir'aun ni dia bercakap besar. Dia ada tentera yang banyak, dia ada satu negara yang maju, tanaman dia subur, dia kaya, dia bercakap besar, dia sombong. Dia sombong dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala azab dia dengan menenggelamkan segala tentera dia. Sebab tu Nabi Musa nak menyeberangi laut. Jadi kita tak boleh bercakap besar. Sebab yang bercakap besar ni semuanya orang-orang yang kufur, orang yang mencabar Allah Ta'ala. Jadi kita tak boleh cakap besar. Seterusnya, tinggi diri. Tinggi diri ni takabur tadilah. Tinggi diri takabur. Kita tak boleh takabur. Kita boleh kata saya pandai, tak ada masalah. Tapi jangan tinggi diri. Saya lah yang paling pandai sekali, saya lah yang paling hebat, saya betul, orang lain semua salah. Itu tak nak. Itu adalah sifat yang tidak bagus. Jadi alhamdulillah kita dah habis sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi kat belakang ni ada aktiviti. Nanti cikgu akan minta kamu buatlah aktiviti ni. Cikgu akan minta kamu buat aktiviti ni. Okey, yang kita ambil dua lah. Sebab aktiviti yang pertama ni kena nyanyi nasyid. Kita tak ada dalam kelas. Kalau ada dalam kelas, cikgu akan minta kita nasyid sama-sama. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua ni. Apakah hukum mempercayai Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat mukhalafatuhu lil hawadis? Tulis soalan, kemudian jawapan. Seterusnya, tuliskan dalil naqli yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Ini pun sama, tulis tulis soalan dan tulis jawapan. Tapi kena ingat dalil naqli bukan dalil akli. Seterusnya, apakah kesan mempercayai Allah SWT bersifat mukhalafatuhu lil hawadis? Tadi ada banyak kan? Tulis 3 saja. Tulis 3 saja. Seterusnya, nyatakan ciptaan manusia. Ciptaan manusia tadi dah ada gambar kan? Okey, cikgu nak kamu bagi contoh 3 contoh ciptaan manusia. Tapi ciptaan manusia ni kena lain daripada apa yang dalam gambar tadi tu. Dan seterusnya, nombor 6, nyatakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pun cikgu nak 3 contoh. Dan berikan contoh lain selain daripada yang dalam gambar rajah muka surat 53 ni. Ni ciptaan Allah Ta'ala, ciptaan manusia, cikgu nak 3. 3 daripada Allah Ta'ala, 3 daripada manusia. Tapi bagi contoh lain selain daripada yang dinyatakan di sini. Okey, faham? Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.